ada beberapa tokoh individu yang siapa pun nak menyapa orang tak boleh puluh. Jadi di situlah timbul kesedaran di antara tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman itu menulis tafsir, menghurai kepada orang lama. Tulislah macam-macam tafsir itu. Tak lebihlah daripada nak royak maksud ayat. Malam ni kita masuk pada surah baru. Surah baru ni menerangkan Al-A'raf. Suratul A'raf. Jadi Allah bawa satu surah yang menerangkan siapa dia Ashabul A'raf. Semua dulu kita dapat tahu daripada guru lah di antara guru yang nyatakan Ashabul A'raf ni adalah manusia-manusia yang tak masuk surga dan tak masuk neraka. Begitu je. Kesimpulannya, orang tak masuk surga, tak masuk neraka. Dia tu Ashabul A'raf. Begitu je. Jadi huraian dengan cara terperinci, dengan cara lebih detail, tak ada. Dalam tafsir Quran pun tak ada juga. Semua Ashabul A'raf tu balah mana orangnya, la ni ada ke, orang lagu mana, perikat mana. Cuma kita dapat penjelasan ni daripada jalan Syahrullah. Kamu tak jumpa lagi lah daripada jalan lain. Sekarang kita duduk belajar ni tak jumpa lagi nak. Jalan memberi pengenalan kita lagu mana Ashabul A'raf ni, kecuali jalan Syahrullah. Sama ada melalui tafsir Quran itu ataupun dalam kitab-kitab dia. Macam dalam Budul Baghirah dia sebut Ashabul A'raf itu. Di sini dalam suratul A'raf, surah ini surah Makkiyah, 206 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah lagi penyayang. Dimula dengan huruf muqatta'ah. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Empat huruf. Jadi surah ni dimula dengan 4 huruf. Di mana 4 huruf ni mengikut nilai huruf abjad ni, dia isyarat kepada 148 tahun selepas hijrah. Ini apa yang berlaku 148 tahun selepas hijrah. Para Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah. Daripada situlah bermulanya dihitung 148 tahun. Jadi selepas daripada 148 tahun tu, dia kata sempurnanya pembangunan kota Baghdad daripada zaman Khalifah Al-Mansur. Artinya kota Baghdad tu boleh dikatakan sempurna dari sudut pembangunan dia. Iaitu pada zaman Khalifah Al-Mansur. Pemerintahan Arab terbahagi kepada 3 peringkat. Pertama, zaman Khulafaur Rasyidin. Itu zaman pertama. Nabi kata khairukum qarni.
thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin itu akhirnya termasuk sekali zaman Nabi itu. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin bermula daripada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi berapa tahun tu? Waktu dia panggil zaman pertama. Zaman itulah zaman keemasan dia. Zaman Zahabiyah. Jadi dengan lain perkataan, kalau kita benar-benar nak ambil contoh teladan pemerintahan melalui Quran lah, zaman itu ialah contohnya. Zaman itu lepas pada zaman apa tu capu ada. Kedua, zaman pemerintahan Bani Umayyah, dan dikatakan juga zaman Quran dan diikuti sunnah. Zaman pemerintahan Bani Umayyah itu masih menggunakan Quran, lepas tu guna hadis, guna sunnah melalui hadis. Sebab bila disebutkan sunnah, jadi dia tak ditinggal hadis. Hadis itu sendiri bukan berarti sunnah, tidak mutlak sunnah tu. Semua daripada hadis tu mafhumnya diambil, itu dikatakan sunnah. Sebab orang yang mengikut hadis tu kan, zaman lepas pada zaman sahabat tadi, terus hingga zaman tabi'in, semua orang tu boleh dikata ikut sunnah lah. Jadi sunnah-sunnah tu semua tu orang tu ambil daripada riwayat, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Syafi'i sunnah orang Dina, Abu Hanifah sunnah orang Baghdad. Jadi kedua-dua tu adalah sunnah belaka. Tinggal lagi di antara sunnah dua tu tidak bersamaan, berbeza cara mengambil, kerana orang yang berbeza. Dengan pengaruh dan kekuatan bangsa, dengan pengaruh dan kekuatan bangsa, iaitu bangsa Arab lah, jiwa dan pemikiran Arab menyebabkan Quran mudah diterima oleh manusia yang berhubung dengan orang Islam. Jadi bila dah pada zaman itu sudah orang yang meretahnya kebanyakan orang Arab itu, orang Arab. Ada bangsa-bangsa yang tidak Arab pun mana kecil, tidak kata ramai lah, yang ramainya bangsa Arab. Dengan arti orang itu bila baca Quran atau baca hadis, dia dapat menyelami maksud yang ada di dalam. Jadi jiwa pemikiran Arab menyebabkan Quran mudah diterima oleh manusia yang berhubung dengan orang Islam. Jadi muka dia bahasa dia sendiri, Quran tu bahasa dia faham. Sunnah melalui hadis tu pun bahasanya dia faham. Jadi bila dia faham tu, dia boleh beri ke orang lain faham tu mengikut cara mana dia boleh beri orang faham, cara mana orang boleh faham, dan dibenar oleh maksud Quran dan sunnah. Jadi dengan sebab tu artinya ramai orang boleh terima. Itu beza tu. Jadi kalau kita orang zaman terakhir ni, walau dia orang Arab, jadi dia nak beri orang faham Islam melalui bahasa Arab. Jadi dia sendiri pun dah jauh daripada Arabul Awal.
arak pertama, arak zaman Nabi dan sahabat dan juga tabi'in. Jauh. Sebab sastra tu dah akan berubah. Jadi bila begitu dia sendiri pun tidak begitu jelas. Dia nak jelas ke orang lain pula tu amat suka. Sebab tu dia tulis tafsir-tafsir Quran tu berjala-jala panjang. 2, 3, 4 kali ganda. Royak tu lebih daripada hak asal. Sebagai orang asal tu banyak tu je. Banyak huruf Quran yang mengata 900 ayat ke dia. Hak tu je. Hak tu je. Jadi mari orang Kedia ni 10 kali ganda pada hak tu lagi. Tambah. Nak berayak tu orang suruh orang faham. Jadi kau banyak kau tak faham. Itu jadi masalah. Kita gamuk berayak panggil tu uti dia. Dia beli. Atau beli. Jadi bila dia sendiri tu faham, dia nak memahami orang lain tu, dia boleh rayak dengan macam-macam cara. Sebab kita lah, kalau kita faham satu benda, beberapa orang dia berayak benda yang sama. Mungkin tidak sama. Pasal orang nak memahami tu, orang ni rayak gini tak faham, rayak gini pula. Tak faham, rayak gini pula. Mana ada beberapa cara boleh rayak orang faham. Sehingga orang tu dapat faham. Memang begitu. Jadi kalau kita sendiri tidak begitu jelas lah mana dia, rakyat cara beratu, faham tak faham pun ikut umum dah lah. Pakai mati situ lah. Habis cakap kalau orang tebal-tebal lagi, tu, kita tulis. Kita goyak. Kita bahas situ dah lah. Jadi bila kita bahas situ, orang tu pun mati kerap. Sama ada mau terima, tak mau terima, tu atas dia dah. Tak ada luar lain orang gitu. Ada orang dulu tidak gitulah pasal dia faham. Dengan pengaruh dan kekuatan bangsa, jiwa dan pemikiran Arab menyebabkan Al-Quran mudah diterima manusia berhubung dengan Islam. Kemudian disusuli dengan pemerintahan As-Sunnah yang menjadi pusingnya peredaran gerakan Islam. Lepas pada itu mari pula bentuk pentadbiran orang pemerintah menekan ke sunnah. Ini yang kita learn menjadi nana tu. Cari kita ikut dalam Quran. Tak ada dalam Quran, cari dalam sunnah. Cari dalam sunnah, bagi kita dalam hadis. Jadi berarti sunnah dengan hadis tu dua benda yang berbeza seolah-olah. Sunnah suku, Quran suku. Atau Quran nombor 1, sunnah nombor 2. Walau sunnah ni nak bayar Quran saja. Tak lebih berat tu. Kalau tidak berapa jelas dalam Quran misal, maka sunnah mari perjelaskan. Kalau kita kata misalnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu difardukan berpuasa supaya dululah. Tujuannya harap kamu menjadi orang yang muttaqi. Puasa dia kata, dia tak wajib yang memakai siari. Dia tak wajib. Kalau makan nasi, kalau minum air, dia tak wajib. Tak wajib. Kamu ni puasa. Diperdukan puasa. Jadi puasa tu berarti lama dah orang dah puasa. Tinggal lagi puasa tu dalam masyarakat Arab ni tidak menjadi wajib. Pukul dengan semayang juga tidak wajib mula. Lepas tu diwajibkan. Puasa pun diwajibkan. Jadi bila diwajibkan puasa untuk merupakan dari sudut pelaksanaan puasa tu, maka Nabi Muhammad ya, lepas tu sunnah tu
bila apa ni, akhir malam belum subuh tu, disuruhlah sahur, dan disuruh kukuhkan keazaman kita. Niat dia panggil. Malam yubayi siam, kalau siam malah kata Nabi. Itu sunnah. Quran tak ayat. Siapa-siapa tidak niat malam, puasa Ramadan, tak jadi puasa. Itu. Malam yubayi siam, kalau siam. Itu sunnah. Cuma Quran, awak suruh puasa je. Jadi berarti sunnah tu lebih menerangkan maksud Quran tu. Jadi atas Quran asal tu, bolehlah orang nak puasa juga, tengok lagu mana orang dulu puasa. Lagu mana Bani Israel puasa, sama ada Yahudi ke, Nasrani ke, berpuasa. Maka puasa balas tu lah berartinya. Tapi bila lah sunnah mari, lagu ni cara. Cara tu diterangkan oleh sunnah. Puasa tu diterangkan oleh Quran. Quran kata kena puasa. Apa tu? Lagu mana? Sunnah kata kena niat dulu. Belum daripada naik hajar. Lepas tu, tak boleh makan. Tak boleh makan tu sebuah benda. Dan banyak lagi lah pada larannya. Rupa apa ni, batal puasa kan macam-macam disebut pula. Rupa fahak lah tu, fahak korek 5 dia kata dia batal puasa. Tak ada tu dalam sunnah, tak ada. Dalam hadis tak ada, dalam Quran tak ada, korek 5 batal puasa tak ada. Cuma kalau duk khilaf tu gege dari semesta je. Apa? Jadi Quran kata apa? Saya ingat negara dia panggil. Allahu Akbar. Inilah Maidah kita ni kan isi kanannya makan ni. Jadi kalau masuk situ baru batal puasa. Rongga tu. Jadi rongga tu, jadi orang dipaham lubang terbuka. Jadi bila mari lubang terbuka, jadi banyak masalah. Mandilah sungai apa tak boleh. Pasal jika salah masuk air dia ada jika kemudian masuk air dan macam-macam lagi lah. Kalau dia tuna kita kata kulit apa lubang rambut boleh masuk air, jadi berarti batal apa so. Jadi hal tu fuqaha ulama adalah hadis mati tak ada tu. Korek telinga tak ada masalah, korek hidung tak ada masalah, jangan makan je, makan tak boleh, begitu je. Jadi berartinya patah lazim dan amalan yang kita buat ni lebih daripada hak ni. Kalau kita buat lebih daripada hak ni, gitu. Balik sana basi je. Banyak dia buat amalan basi dah. Kena basi ni dia kata. Jadi waktu tu basi dah. Jadi hak tu buat tu lebih daripada basi. Kemudian disusuli dengan pemerintahan as-sunnah yang menjadi pusingnya peredaran gerakan Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga pula zaman Bani Abbasiyah. Itu perikat tu.
Di mana pemikiran Arab, pertuturan Arab tulen sudah hilang lenyap. Zaman Abbasiyah, zaman tu orang mikir tu dah bertukar. Orang Melayu 1000 dan ni 1900 2000 dah ni 2004 ni orang Melayu 2004 ni berfikiran tidak sebagaimana orang Melayu tahun 1950. Deh, 1950 tahun lah kita kata jarak duduk dengan rela ni takkan benar dah. Cara berfikir orang Melayu itu pun tahap pemikiran tu kalau kita nak tengok dengan perkembangan dunia tak siapa lagi separuh, tak nak tak siapa lagi. Sebabnya dia orang mari dia takut kepada pemerintahan yang boleh ke tangan orang lain. Orang Melayu bayar nanti dalam jiwa dia, jiwa orang Melayu keseluruhan bayar lagi boleh ke Cina ni pegang pemerintahan di Malaysia ni. Ada kata boleh, hati tak kena kalau boleh. Kalau boleh tak kena orang Cina jadi Perdana Menteri. Tak siap lah berarti. Tak siap lah. Amal rasa kalau akak tangan, mungkin beberapa orang yang tak akak tangan. Setuju ke tak setuju Cina jadi Perdana Menteri. Amal rasa ramah akak tangan tak setuju. Orang lain tak setuju. Tapi bila siapa masuk, dia jadi Perdana Menteri, walau setuju dan tidak setuju, tetap dia jadi Perdana Menteri. Pilihan raya ni mari, duk baloh, nyak mari. Baloh. Pas nak ambil. Duduk baloh. Baloh dapur, muka serupa je, pas nak ambil. Kau ampah, kau Allah ijajar kau apa. Tak bingung. Kau tak amno pula biru. Amno lah dia. Walau akan kenal berarti. Cuba dulu yang paham. Cuba dulu je. Biru kau hijau kau. Siapa tahu Cina jadi Perdana Menteri. Itu yang nak bayar ni. Siapa tahu Cina jadi Perdana Menteri. Pasal ada dalam pengamalan tak ada. Sini tak boleh Perdana Menteri, tak ada. Tak ada. Cuba cari ada. Kalau dalam perlembagaan dia ada lah Cina dia tak boleh halang. Dia tak boleh halang. Itu jadi masalah. Jadi soalnya kesedaran orang Melayu hak menyeluruh tak ada. Dalam UMNO pun tak ada, dalam PAS pun tak ada. Hak sedar menyeluruh tak ada. Ada sedar tu tepuk-tepuk lah. Bila tepuk tu dia tekan, dia balas. Oh ini dia tepuk ni, oh ini dia tepuk ni, oh ini dia tepuk ni. Antara tepuk dengan tepuk tu balas. Itu jadi masalah. Jadi zaman Bani Abbas ni orang Arab sendiri pun dah berubah mikir cara Arab dia. Kecik Arab pun dah berubah juga daripada hak asli dia mula. Tak ada Arab tapi tidak tulis dah. Tak tulis dah. Sebab kita lah Melayu lah bahasa resmi
Tapi masuk dalam Melayu tu berapa tak tahu dah. Jadi sekolah pun habis kalau kira. Malah mereka sudah bercampur aduk dengan bahasa Ajam. Tak lari dah bila dia meretok. Jadi setiap rakyat dalam negeri itu dia pergi mari. Berpindah tempat duduk. Berkeluarga, berpindah. Dan macam-macam lagi itu. Perpindahan. Jadi perubahan dan perpindahan itu menyebabkan berlakunya perpindahan dan perubahan dalam semua aspek. Dengan sebab itu, persediaan untuk menerima hujah Al-Quran sudah hilang di dalam diri manusia. Quran dah baca, tapi nak jadikan hujah, jadi bukti, waktu dah tak ada. Pilih. Kecuali setelah Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa ibunda masing-masing dan mereka tidak begitu mengambil berat tentang itu. Tentang menterjemah itu. Oleh kerana itu, tinggallah mereka dengan fitrah mereka. Jadi berartinya, mari zaman kerajaan Bani Abbasiyah, mulalah manusia-manusia zaman itu, tak kira Arab, tak kira tidak Arab, semuanya orang tak sapa berlaku maksud ke dalam lubuk jiwa. Tak sapa. Boleh baca, tapi tak sapa. Ada beberapa tokoh individu yang sapa pun nak menyapa orang tak boleh pula. Jadi disitulah timbul kesedaran di antara tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman itu menulis tafsir, menghurai kepada orang lama, tulislah macam-macam tafsir itu. Tak lebihlah daripada nak royak maksud ayat. Kita tengok pertama, misalnya. Pertama, boleh dijadikan kitab tafsir yang jadi pegangan ni. Dia panggil terjemah mufradah. Tafsir Jalalain oleh Allamah Suyuti. Maka tafsir itu memang dikatakan sebaik-baik tafsir lah, sebab dia menterjemah ayat daripada bahasa Arab tu kepada bahasa Arab. Ini daripada bahasa Arab kepada bahasa Arab. Bahasa Arab pertama orang Arab tak faham, dia alih pada bahasa Arab yang kedua untuk orang Arab faham bahasa Arab pertama. Tengok. Dia tak banyak campur kosong-kosong tu. Tapi dalam hal tak banyak pun ada beberapa kisah-kisah yang diceritakan oleh Allamah Suyuti tidak menepati dengan kandung ayat. Kalau kita kata dengan istilah ni, menyeleweng lah. Dalam tafsir itu dah menyeleweng dia bermaksud asal. Banyak dalam Quran. Banyak dalam Jalalain. Padahal Jalalain ni tak ada kitab dah lah. Paling pendek sekali. Jadi tidak payah merajak lah beberapa kisah tu. Jadi kalau baca kitab tu jelas nak. Apatah pula kalau kitab tu hak lebih besar dan lebih panjang cerita, maka banyaklah cerita-cerita yang tidak tepat yang dimuatkan sebab penguasaan pemerintah di dalam apa, mereka inilah yang dikatakan Ashabul A'raf. Itu perhatilah. Dia buat tanda tanya. Adakah mereka ini berpegang dengan Al-Quran? Kalau pegang dengan tangan itu, ya Allah. Tak nafi dah. Tapi kalau hati itu pegang dengan kepahaman, itu dah dua. Atau syariat Islam? Syariat Islam dah berubah.
Syariat Islam hak tulis pada zaman Nabi. Bila mari zaman Abu Bakar, zaman Umar, dia berubah syariat tu. Bila mari zaman tabi'in dah, kau berubah. Jadi hak ada dalam kitab-kitab fiqh tu hak tak ada lah mana pada zaman Nabi dah tu. Perubahan. Sebab tu dia kata hanya pada perkara yang secocok dengan pemikiran mereka. Jadi hak secocok dengan pemikiran tu jelah. Hak tu lah hak fitrah tu. Ataupun dengan sebab penguasaan pemerintah. Sebab rakyat ni dia ikut pemerintah. Pemerintah nak lagu mana? Lagu tu je lah. Rakyat amal pun. Mana? Kalau kita duduk dalam sebuah kajian Islam pada zaman tu, tak lebihlah daripada orang tu ikut undang-undang Islam ataupun ikut syariat Islam. Maka dikira orang tu Islam. Dan tidak dikanak kira orang tu faham Islam tu secara terperinci. Boleh rayak sesedok. Masa dia mengaku Allah, mengaku Nabi Muhammad, pada dasarnya Islam lah dia. Hal lain dia boleh tolak asuh belakang lagi. Sebab itulah kalau kita renung, perhati, rujuk dan pada pakar asal. Orang dulu tidak ambil berat belakang. Perkahwin ni tidak ambil berat. Kahwin ni tidak ambil berat. Boleh dikahwini antara orang Islam dengan orang tidak orang Islam. Boleh, tak ada apa-apa. Tak kena masalah. Asal dia ada dua tu ada persetujuan, ada persepahaman, bolehlah. Learn tak boleh. Perasaan tak boleh. Jadi berartinya kita boleh kenal itu asal-usul siapa dia. Tidak adakah mereka ini berpegang dengan Quran atau syariat Islam atau hanya pada perkara yang cocok dengan pemikiran mereka ataupun dengan sebab penguasaan pemerintah. Dia amal tu. Jadi pasti dah tu dua tiga perkara tu. Sama ada kita faham dengan Quran ataupun kita pegang dengan kitab-kitab fiqh umpamanya. Jadi kalau kelah pegang dengan kitab fiqh juga ashabul a'raf nama belakang lagi. Ashabul a'raf. Jadi berartinya tu ashabul a'raf. Bukan kita saja. Bukan kita saja ashabul a'raf faktubu. Cuma kita tak berani kata tu tak ashabul a'raf sebab kita rasa dia pandai dia. Betul dah dia pandai. Pandai tu pada orang tak pandai. Kalau sama-sama pandai, kawan ni kata tak pandai, kawan ni kata kawan tak pandai. Asal Raja Bak kata Haji Adi tak pandai bahasa Arab. Berani kata Haji Adi kata kamu pandai mau orang Arab kau? Tidak orang Arab juga Asal Raja Bak tu sama orang Melayu. Kalau ngaji sama ngaji balik tanah Arab belakang. Jadi mu tak endah aku tak endah mu. Serupa juga kita kata Ustaz Ali dengan Ustaz Ni Aziz. Ustaz Ni Aziz macam dia ngaji di India je lebih. Ustaz Ali tak ngaji di India. Tapi MA sama. Ustaz Ali MA juga tak? MA juga. Ni Aziz MA juga. Sama MA. Imam. Jadi kalau sama-sama lulusan, apa nak endahnya? Tak ada apa istimewa. Kalau dia masuk MA ke MA juga.
Jadi menunjukkan sebolehan serupa. Seapahan, masa dia ada lebih kurang cari mana orang serupa tak serupa. Kita pun hari ni mikir lagu lain, semua lagu lain pula. Tak serupa. Jadi, tiba enggak Ashabul Araf belakang lah. Hak tu harus ngerti. Manusia asalnya sama. Ya, sama. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan sebut Allah lahirkan kamu dari kandungan ibu kamu tak tahu apa satu. Serupa belakang. Tuk guru bersama tak reti belakang. Lahir kuat-kuat tak tahu apa satu. La ta'lamuna syai'an. Tapi Tuhan lekatkan segala bacaan roh untuk menjadi asas dalam ilmu. Mata, telinga, mulut, macam-macam. Kelengkapan alat untuk menarik ilmu. Lepas tu Tuhan berilah ilmunya. Bunyi tengok rayak. Ini bunyi gaul lagu ni. Saya cari gau ni bunyi. Kumbang ke, katok ke, misal. Jadi di situ kita boleh beza bunyi lagu ni. Kumbang bunyi lagu ni. Katok misal. Jadi hasil daripada bacaan roh Tuhan beri itu. Pasal dia tengok benda ni diperlukan oleh kehidupan manusia. Jadi hak asal mula serupa. Tak ada beza. Adapun orang Islam hakiki. Orang Islam yang sengoti. Mereka itu terdiri daripada orang-orang yang dapat memahami hikmah Al-Quran. Itu hak Islam sengoti. Dia baca Quran, dia boleh faham gapo ke intipati hikmah yang terkandung dalam Quran. Bukan terjemah, bukan balik bahasa. Hikmah dia, falsafah yang ada adalah ayat. Waktu Islam mati. Jadi orang ni siapa dia? Dari golongan orang-orang yang terulung, iaitu as-sabiqun. As-sabiqun. Jadi as-sabiqun ni dah habis dah masanya. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang as-sabiqun tu orang itulah orang yang didampingi dengan Nabi dan dengan Allah. Orang pertama berarti. Orang pertama tu bila habis generasi dia habis dah. Tak ada dah, tak negatif dah. Kalau generasi yang kedua tu tak sabiqun dah. Tak sabiqun dah. Atau mereka dibantu dan dinisbahkan kepada Imamul Millah. Mereka dibantu dan dinisbahkan kepada Imamul Millah. Dia di dalam hidup manusia ni Tuhan jadi manusia ni serupa, tapi persediaan jiwa manusia tak serupa. Dalam 100,000 manusia ada satu manusia yang luar biasa daripada manusia biasa. Dari sudut pemikiran dia, kepahaman dia, keberanian dia dan sebagainya lah. Sehingga Nabi Muhammad tu digambar oleh orang-orang zaman dulu. Dia kata Muhammadun basharullah kal bashar. Muhammad tu manusia tapi bukan sebagai manusia. Manusia dia tu makan, minum, berak, nikah, serupa orang lain kan betul ke Abu. Tapi bukan sebagai orang dia tu. Pas lagu mana bukan sebagai orang. Bal huwa kalyaqutu bainal hajar. Malahnya Muhammad tu kalau nak banding batu dalam dunia ni banyak. Semua bukit-bukit dalam dunia ni banyak lagi. Tapi semua batu-batu yang ada tu boleh kita tandingkan dengan batu delim.
Batu delimu berapa jenis? Beberapa jenis mata delimu. Jadi kalau delimu molek sungguh tu, kita bakar api tak jadi apa satu. Bakar api. Dia tak usah. Tapi kalau hak tu kuat molek, bila bakar api, cok. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Ibarat dia tu macam batu permata yakut. Merah. Hak merah tu dia panggil yakut ni. Daripada hak merah tu ada hak biru. Dia panggil nilai. Ada yang putih. Nilai juga, tapi yakut belakang tu. Yakut belakang. Jenis batu yang sama. Cuma warna berbeza-beza. Jadi, hak yakut tu besar keliking ni, ibu jari ni berapa nilai harga. Tapi hak tu muak selari. Besar. Berapa harga. Kau nak banding. Itulah nilai. Mana satu orang yang begitu nilai mahal ni, payah nak cari. Dan orang balas ni di dalam setiap masyarakat dia ada. Ada. Tidak lama ada pun. Tak lama. Kalau dalam masyarakat Cina dulu, mati gabung nama itu, Mao Zedong. Mati Mao Zedong, tak ada dah Mao Zedong. Tak ada Mao Zedong. Jadi Mao Zedong tu seolah penyelamat bangsa Cina. Ya, dengan kerana kelahiran Mao Zedong, bangsa Cina boleh jadi orang semula. Ya, mula tu jadi musnah dah. Dengan macam-macam angkara yang lahir dalam masyarakat. Lahir Mao Zedong, mentarbi, jaga, hingga jadi molek semula bangsa Cina. Jadi belum pada tu, asal rakyat lah. Macam-macam cerita lah buruk tu. Misalnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu imamul millah dia. Jadi hak peringkat pertama dulu ada Nuh. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Adam berapa lama tu daripada Adam tu siapa kepada Nuh. Nuh tu dia anggap Adam kedua. Bapa milah yang kedua daripada Adam. Lepas pada Nuh tu Ibrahim. Daripada Nuh ke Ibrahim tu berapa lama jarak tu? Tak tahu, berjuta tahun masuk. Lama. Jadi imamul millah betul ke Adam, Nuh, Ibrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Dia termasuklah Nabi Muhammad apa ni ala Ibrahim. Jadi hak peringkat pertama dulu dimula daripada Nuh, dia panggil milah sabi'ah. Berjuta tahun hidup tu, orang hidup dalam milah sabi'ah. Semua seluruh dunia aman dengan milah sabi'ah. Bila lahir Nabi Ibrahim asah pula satu milah baru, dia panggil milah Ibrahim, milah Hanifi. Daripada Ibrahim itulah ke Nabi Muhammad. Kok yang masyhurnya tiga lah. Musa, Isa, Muhammad. Ini yang masyhur. Dia tidak masyhur banyak lagi. Banyak itu berkati-kati nanti. Kalau mengikut istilah zaman dulu lah. Mereka menerima Quran tetapi tidak memperolehi hakikatnya dengan sempurna. Faham Quran tu.
Tapi maksud kita nak faham. Melainkan dengan cara bergabung dengan imam yang benar, yang telah memastikan kebenaran pengajaran dan usaha di jalan menguasai kesemua agama yang terdiri daripada ashabul yamin. Jadi bunyi ashabul yamin ni bunyi tidak Nabi dah ni. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar. Daripada imamillah satu macam Ibrahim. Lepas pada Ibrahim itu marilah imam-imam yang lain yang dinisbah kepada Ibrahim juga, seperti Musa, seperti Isa, seperti Nabi Muhammad. Selepas daripada itu pula ada tokoh-tokoh daripada milah tadi. Tak kira lah milah Musa ke, milah Isa ke, dan milah Nabi Muhammad ke. Jadi ada tokoh-tokoh yang terdiri pula orang ni daripada Ashabul Yamin dia kira. Orang yang diberi rekod kanan. Rekod tangan kanan. Ashabul Yamin. Jadi orang ni lah orang yang dikira anggap mukmin sungguh. Mukmin 100%. Jadi kalau orang lain ada mukmin pun mungkinlah 100% tidak berapa ada. Sebab tu Nabi ada sebut iman ni ada 73 cabang, 73 peringkat. 73 tu nak raya banyak peringkatnya. Ada orang ni ada 10%, 20%, 30%, 50%, mana gitu peratus iman. Tapi walau macam mana pun kalau dia ada 1% pun mukmin dah dia. Ini jadi masalah. Kalau ada 1%, semua orang tolak ada 1%. Bukan dia ni. Tapi dalam Islam Nabi Muhammad dia tolak. Imam kata man kana fi qalbihi mithqala habatin khardalin min imanin dakhalal jannah. Nabi Muhammad kata begitu. Siapa-siapa yang ada dalam hatinya mithqala habatin khardal. Kalau kita timbang sama dengan seperti biji sawi. Biji sawi itu hitam. Putih bayang. Sama dengan putih bayang je. Email ada dia. Kalau dia mati, email ada banyak tu, tak sampai masuk surga. Kalau nak ke surga boleh masuk. Tapi kalau dia jahat, masuk neraka dulu. Itu bab lain lah. Surga boleh masuk. Tapi bakar dulu. Nah, nak rayaknya email tu masih diiktiraf dalam Islam. Walau sebanyak tu. Jadi soalnya kok nak iktiraf. Nak iktiraf. Jadi kalaulah masyarakat tidak iktiraf, apa nak kata? Kalau kita hari ni orang Syiah tidak Islam. Orang Islam lah ni. Orang Islam mengata kepada orang Islam juga tidak Islam. Orang apa tak terima orang UMNO. Orang UMNO tidak Islam. Orang Islam juga. Misalnya, apa kita nak buat masalah itu? Apa nak buat? Ini masalah berat ni. Jadi kita nampaklah gambaran situ Nabi Muhammad nak suruh kita semua ni walau dalam peringkat rendah pun masuklah dalam senarai yang sama. Sumbangnya tu ada balik baik tu. Boleh diperbaiki. Sebab manusia ni dia buat serupa. Sifat dia zaluman jahula. Itu sifat manusia. Tak kira siapa-siapa kalau dia manusia. Sifat zaluman jahula ada. Zaluman ni telajuk kaca. Telajuk kaca. Bukan kesak kaca. Telajuk kaca. Lepas tu telajuk jahil. Itu pandangan manusia. Tetapi sifat hak telajuk jahil dengan telajuk zalim ni hak ada pada manusia
boleh diperbaiki, dia boleh dibentuk menjadi hak zalim jadi adil, hak jahil jadi adil. Itu manusia. Lain pada manusia tak ada. Dan di antara makhluk Allah Ta'ala ni tak ada satu pun benda yang sama dengan manusia. Malaikat dia adil sama, dia tak ada jahil. Dan dia adil sama, tak ada zalim. Menata jahil sama, zalim sama. Sebenarnya jadi manusia tidak malaikat, tidak menata, tapi dia malaikat dan dia pun menata. Itu beza manusia. Itu beza manusia. Jadi manusia itu menata pun dia, malaikat pun dia. Tapi dia tidak malaikat dan dia tidak menata. Dia ni manusia. Itu kelebihan manusia. Bahagian yang kedua, ialah orang yang memperolehi kebenaran hakikat Quran dan membangunkan millah. Orang boleh menguasai, boleh milik, boleh faham kebenaran Quran dan membangunkan millah. Millah tu millah hak yang dibagi, yang ditinggal tu lah. Seperti kita kata, kita di dalam millah Muhammadiyah. Jadi kita boleh bangunkan, boleh hidupkan millah tu seperti perkara yang diperolehi oleh golongan pertama. Arti golongan pertama ni, dia boleh tubuh kajian, dia pokok. Boleh tubuh kajian, dia boleh mengetah, dia boleh buat keadilan, dan dia ada semangat ihsan. Jadi kalau siapa-siapa boleh bangun kajian, boleh mengetah, boleh menjalankan keadilan, boleh buat ihsan, maka itulah orang amal Quran. Jadi gitu. Tak payah amal Quran tu, lagu tu je. Tapi nak buat tu boleh ke tak? Itu masalah. Dia kata orang ni seperti perkara yang diperolehi oleh golongan pertama. Golongan pertama itu dah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Pada dalam tebal Jumaat tiap-tiap minggu. Apa ya? Innallaha ya'muru bil adli. Itu payah sekali. Adil lah payah sekali. Adil payah sekali. Kalau sebut masalah adil kat, kadang-kadang kita duk fikir-fikir, mungkin tak boleh wujud adil. Sebab masing-masing buat baik ke orang dia lah adil. Buat baik ke orang lain tidak adil. Buat baik ke anak kita nombor satu. Betul lah tiap-tiap orang tu ada anak. Kalau dia ada kuasa, maka kuasa tu dia akan alihkan anak dia. Alihkan anak dia. Itu baru rasa adil. Kalau alihkan orang lain, mungkin tak berapa adil. Apa tu pula kalau alih ke bangsa lain, kau tak adil. Apa kau adil ni ke kita je? Atau bisa? Kalau orang mereka, harus kita ingat, ibarat seperti kita di rumah juga. Kalau di rumah ni, kita bapa keluarga, dia ibarat macam Perdana Menteri. Jadi anak-anak kita, kalau ada 50 orang misalnya, perasaan bapa pada anak 50 orang serupa je. Walau di antara anak-anak tu mengatakan, kasih kau tu, kasih kau ni, kasih kau ni, dia tak kasih. Tapi bagi pihak bapa serupa. Tapi dari sudut layanan mungkin ada perbezaan. Berbeza ni kerana perangai anak-anak tak serupa. Tu je beza ni, bukan gapa-gapa.
Perangai anak-anak tak serupa. Takkanlah kalau perangai bawah tu kita nak beri ke dia. Nak beri amanah ke dia. Tak beri. Beri ke dia habis ikut lah. Padahal anak kita juga. Jadi orang mereka pun lagu tu juga. Duduk dalam sebuah negara, kita sebagai Perdana Menteri, kita sebagai orang mereka, semua ada dalam negeri ni anak kita belakang. Dengan arti kita bertanggungjawab kepada semua orang yang ada. Tinggal lagi orang kita nak beri amanah. Beri kawan-kawan ni selai. Beri kawan tu. Selai. Beri kawan tu. Jadi mana kalau boleh agak? Anak belakang. Tak cakap alih. Hak ni berat. Tak mengetah ni senang. Tapi bila buat tak, Tuhan dah punya tahu. Payahnya. InsyaAllah sebut dah Allah dia ni. Kepada orang jadi Perdana Menteri. Orang jadi raja. Dia nak latih, pasti dia latih orang yang dia boleh pecah. Tengok, syarat. Orang tu pegawai-pegawai kerani ke ataupun kaki tangan hak tu batu dia tu timbalan dia ke gapo ke orang hak dia boleh pecah. Aku tak kenal ni. Lu yang marah kali pertama, kamu tak dengar aku pecah. Bisa. Jadi orang tu dia boleh pecah. Dengan arti dia boleh pecah ni tidak datang risiko daripada kena tak ada dia. Dengan makna barat tu. Boleh pecah bakar, dia pecah tak gomo dah weh. Kau balik ni ada buat ramah tu. Netai dia kita pula. Tak silap gitu. Tak silap. Nak orang kita boleh pecah yang tidak ada menerima risiko apa-apa. Jadi tak latih bukan seni tu. InsyaAllah sebut dalam Jatullah tu. Syarat nak latih. Bukan mudah. Jadi waktu tuan pulang kepada orang tarbiyah adalah kita tak nak kata wan. Sebabnya orang tarbiyah ni kalau dia royak semua para oleh bawah, orang bawah pun ke semua boleh. Dia apa yang dia nak buat? Tidak pasti. Baik, bagi yang kedua, ialah orang yang memperolehi kebenaran hakikat Quran dan membangkitkan millah seperti yang diperolehi oleh golongan pertama. Asal dua tentang ialah. Walau bagaimanapun mereka menentangnya. Dengan sebab itu, mereka lah orang yang sebenar-benar kafir. Jadi dia buat supaya orang pertama dia. Tapi ada lagi orang tak setuju, tak kenal ke dia. Jadi tak kenal ni orang ni, orang kafir semati ni. Orang main kafir-kafir orang ni lah ni. Dia faham. Dia tengok orang ni buat memang keadilan. Dah adil, memang tidak pilih kasih. Tak ada bulu tu. Orang panggil tidak pilih bulu. Jadi tidak pilih bulu tu tak sedap tu deh. Jadi kalau menekan lagi, auto kafir mati. Selain kedua golongan ini, kesemuanya dikira sebagai golongan Ashabul A'raf. Lain pada orang ini. Lain daripada orang yang menterbih mengetok. Dia buat serupa dah orang dulu. Artinya buat keadilan, buat ihsan. Dia dapat mengetok. Jadi tiba-tiba ada satu golongan yang menekan orang barat tu. Orang menekan dia main kafir, kau ujung buat dia panggil mukmin. Pas lain daripada hak dua ni, semua Ashabul A'raf lagi. Dia gitu. Jadi berartinya kalau gulu mukmin tak ramah, gulu kafir pun tak ramah. Hak ramah benarnya Ashabul A'raf. Jadi dia mau buat tak pagar telan. Bah tidak amudok tak pagar. Kalau wakil gua tu merasa tak pagar. Ashabul A'raf. Ashabul A'raf tak pagar. Tidak ada. Ini gitu. Malah mereka bersatu tu. Oleh itu bermula daripada zaman kerajaan Islam Baghdad,
Mula ni Islam Baghdad dulu. Bukan Baghdad dulu ni, bukan ni. Bermula daripada zaman kerajaan Baghdad. Arti kerajaan Islam tu bermula peringkat Ashabul A'raf. Zaman tu mula masuk dah Ashabul A'raf. Ini artinya umumnya orang Islam tak berapa faham dah Quran tu. Gitu. Mereka bukannya termasuk golongan penghuni neraka Jahannam. Ashabul A'raf. Karena golongan ini tidak yakin ke atas hujah mereka. Kalau orang berayak tu, dia tak yakin. Mereka tu tidak juga golongan penghuni syurga. Kerana mereka tidak beramal dengan Quran. Dia nak amal Quran pun tak juga, dia tak faham Quran. Kalau kita wayak pun dia tak percaya. Sebab tak sapa keluar hati dia. Dia bila tak sapa, arti hujah tak sapa. Bila hujah tak sapa, dia kira Ashabul A'raf. Jadi berartinya Ashabul A'raf ni lebih lama orangnya berbanding dengan Al-Mu'minun dengan Al-Kafirun. Dua guru, tiga guru ni tu je. Sebab universiti tiap-tiap tahun 20,000 duit dia. Tapi dalam ilmu universiti, dalam ilmu Qurannya tak ada. Masih Ashabul A'raf juga. Walaupun universiti pun masih Ashabul A'raf juga. Dia PhD tapi Ashabul A'raf. Jadi buat Ashabul A'raf ni dari setinggi-tinggi peringkat manusia yang ada ilmu kepada serendah-rendah. Ada berlaku Ashabul A'raf. Daripada mana-mana golongan pun ada Ashabul A'raf. Daripada dalam bukit sehingga dalam bandar. Lama ni Ashabul A'raf. Walau bagaimanapun, mereka secara beransur-ansur akan berhubung dengan salah satu di kedua bahagian ini. Ashabul A'raf ni, dia tu lama sekali. Tapi ke mana-mana pun, dia akan meresak masuk ke dalam dua golongan tadi. Sama ada kupu atau dua iman. Iaitu kupu atau iman. Dia akan masuk situ. Saya dengan hak mukmin tu masuk mukmin. Saya dengan hak kafir tu jadi kafir. Jadi hak jadi kafir jadi mukmin tu pun tak ada persediaan dia ada. Kalau persediaan mukmin dia tak gesai dengan hak kafir tu. Dia gesai dengan mukmin. Dia akan jadi mukmin. Hak kafir dia akan gesai dengan kafir. Pada persediaan dia sama. Jadi golongan kafir. Ini kerana persediaan atau istiqdak tabi'i mereka yang bersifat semula jadi, yang mempunyai kecenderungan memahami kebenaran apabila pemikiran mereka menepati sesuatu dari sudut ilmu. Itu pun mengikut istiqdak, mengikut persediaan dia, bekah dia asal. Bekah hak dia asal tu mengatakan buat dah tu. Dalam satu hadis Nabi sebut, Inna Allaha khalaqal jannata wa khalaqalaha ahlan wa khalaqan nara wa khalaqalaha ahlan. Tuhan jadikan syurga. Dia buat syurga. Dia buat penghuninya. Buat syurga, ni orang penghuninya, duduk sini. Dan Tuhan buat neraka. Dan dijadikan penghuni neraka. Dengan artinya penghuni syurga, penghuni neraka sudah pun diletak oleh Allah Ta'ala dah pada azal lagi, yang pada hakikinya tiap-tiap orang tu tak boleh nak pilih daripada kehendak dia sendiri. Apa yang dia pilih daripada ketetapannya yang azal. Tinggal lagi kita ada ni tak tahu, tak man, wallahualam. Cuma kita minta Tuhan beri kita syurga. Atau kita minta. Jadi hal itu terpulang kepada persediaan kita lah. Sejauh mana kita boleh terima kebenaran, tak ada. Kalau kita boleh terima dan kita amal hal itu, ya Allah. Kalau tak terima, benarnya benar, kita tak nampak benar. Kita nampak tak benar. Sedangkan benar-benar, maka kita ahli neraka.
Begitu je. Ha. Pilihan yang ada pada kitab itu, pilihan tu hanya asbab zahir di sini kan. Zahir di sini. Yang hakiki tak. Sebab tu pun sahabat-sahabat tanya, budak-budak yang mati kecil lah mana? Budak-budak mati kecil lahir mati, 15 tahun 12 tahun mati, 7 tahun mati. Berapa ramai budak-budak hak yang belum akil balik mati. Cina ke Melayu ke Siang, kira lah apa semua bahasa di dunia ni. Apa nak kata budak-budak tu ahli neraka ke ahli syurga? Kalau nak kata ahli syurga, dia tak buat gambar satu. Nak kali kata ahli neraka, tak ada buat gambar satu juga. Mana gembukan? Ha. Jadi hak tu terpulang kepada maklum di sisi Allah. Hak ketakkan dia pada azal, kita tak tahu. Sebab dalam hadis-hadis menyebut masalah qada qadar kan. Dia kata satu orang tu buat amal, tinggal sedekah lagi dengan neraka. Jahat punya jahat juga, dari rakyat lah jahatnya. Sedekah lagi masuk neraka dah dia. Ha. Tinggal sedekah tu dia beri, berhenti di situ. Beri gerak situ berhenti. Langsung dia amal ahli surga. Buat amal ahli surga. Dengan arti kita kata dia mengucap lah, kita kata misal. Dia mengucap, dia ada yakin dalam hati dia terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap syariat, mati. Saya kata boleh masuk surga. Sebab na'am lah. Itu beri mengejut tu. Kau beri mengejut tu, emergency. Jadi kau beri mengejut ni sama ada nak masuk surga ke, masuk neraka ke, serupa. Kalau masuk neraka pun begitu juga, surga pun begitu juga. Jadi kami terpulang kepada Allah, kita tak tahu. Namun dikanaki kita sentiasa berdoa, memohon kepada Allah supaya kita menjadi orang yang baik. Tinggal baiklah di sisi Allah dengan di sisi kita itu mungkin tidak sama. Sebab kalau kita kata api itu baik, tapi api itu juga jahat. Baru ni di mana di Kota Baru, angin letup dua-dua. Sekelam api itu, api punya pasal. Dan tak ada api pula kita susah. Nak hidup tak boleh belakang. Baiklah api itu, tapi api yang sama jahat. Itu terpulang pada istiqdah, persediaan. Jika mereka menegakkan kebenaran, mereka termasuk dalam golongan mukmin sebenar. Ni Ashabul A'raf ni. Jika mereka menegakkan kebatilan, mereka termasuk golongan kufur. Mempertahankan muka kufur. Dengan ilmu yang diperolehi daripada Baghdad, mereka menjadi Ashabul A'raf. Sama ada golongan beriman atau kufur. Maka iman dan kufur itu yang dikira adalah melalui kesan Quran secara ilmu atau kok turut. Tak kira lah. Dikira kata mu'min ke atau kufur ke. Atau kalau kesan yang ada pada dia tu daripada Quran. Dia boleh jadi orang baik, misalnya waktu dia orang, ataupun buat ibadat, ataupun buat apa saja betul baik lah. Ma'ruf dia panggil. Ma'ruf ni orang semua tahu molek. Itu dia panggil ma'ruf. Tak kira lah gapo-gapo. Bila kita buat satu benda, boleh katakan keseluruhan orang. Kalau 100 orang lah kita kata, tak baik ni. Orang kata baik. Atau tak kata baik pun,
Orang senyap sekolah kurang ni kata. Itu dia panggil ma'ruf. Benda molek kata. Hak panggil mungkar tu, hak orang kelih tak kena. Kelih tu orang kritik. Atau orang kelih orang marah. Maka benda tu mungkar dia panggil. Maka iman dan kufur itu yang dikira adalah melalui kesan Al-Quran secara ilmu atau betul. Tamaklah pusingan Baghdad. Habis. Sebab itu hujah tidak diambil kira kecuali melalui ilmu yang dicetuskan daripada Al-Quran. Maka apabila dikira dari sudut isti'la, mereka semua ashabul haram. Ini sebuah isti'la. Mana kelayakan menerima kepahaman Al-Quran. Umumnya, boleh kata ashabul haram belakang lah. Tak faham belakang. Tak ada orang yang faham benar-benar Al-Quran. Kayu. Sebab itulah kita tengok dulu ni, di universiti ada pula ilmu wahyu. Ni ilmu baru ni. Dulu tak ada ilmu wahyu. Ini baru ilmu wahyu. Mungkinlah satu kesedaran timbul nak mendekati semula kepada maksud Quran itu supaya hilang ashabul a'raf. Mungkin gitu. Kata Syekh ni, kami dapati ahli ilmu dari kalangan mutakallimi atau fuqaha. Mutakallimi ni orang bicara ke akidah. Akidah lah Tuhan besar, Tuhan bersifat begitu, sifat begini. Itu mutakallim. Atau fuqaha. Fuqaha ni cara undang peraturan hidup dalam masyarakat. Tentang fuqaha. Mereka tidak memberi tumpuan bagi memastikan siapakah ashabul a'raf. Orang ni tak cara ni. Mutakallim ni serupa, fuqaha pun serupa. Dia tahu baca kitab dia saja. Fuqaha baca kitab fiqh. Mutakallim bicara lah ke wujud kira bapa dia lah. Tak tahu, beratus tahun waktu lah. Mereka tidak memberi tumpuan bagi memastikan siapakah ashabul a'raf secara terasing dan bebas. Mereka ada disebut secara sepintah lalu. Waktu tu ada lah. Dengan sebab tu kita tak boleh faham dengan cara baik. Hai. Dah habis kat dia.